zaman dulu-dulu, masa saya kecil dulu, dia bolehlah berceramah dekat kampung-kampung. Orang PAS boleh jatuh fatwa tak sokong PAS bukan Islam. Dulu boleh, zaman aku kecil. Dulu tak ada smartphone. Dulu tak ada YouTube, tak ada Facebook, tak ada WhatsApp, saudara-saudara. Macam mana dia pusing pun, PAS akhirnya terburai kerana nampak satu persatu wajah mereka. Dia bankrupt ideas. Menteri dia makan gaji buta. Presiden dia ponting parlimen. Bila orang tanya dia, kenapa kamu tidak pergi parlimen? Budak kecil sekolah juga yang dijadikan contoh. Dia boleh kata, parlimen ni bukan macam sekolah, tak payah pergi tiap hari. Budak kecil pun tahu. Sekolah, budak-budak anak saya yang kecil tu pergi sekolah tiap-tiap hari walaupun dia tak ambil gaji, saudara-saudari. Dia tahu itu konsep amanah dan tanggungjawab. Budak umur 7-8 tahun pun akan bangun pagi payah-payah bersiap sedia pergi sekolah sebab dia tahu, dia dilatih, dia faham sebagai manusia kita ada tanggungjawab dan amanah. Sebesar 10 tahun pun dia tahu itu amanah dia pergi sekolah. Apatah lagi orang umur 75 tahun yang daripada umur 35 tahun 35 tahun hingga 75 tahun 40 tahun makan duit rakyat, saudara-saudara. Dibayar oleh rakyat, beristeri 2-3 anak banyak, dibayar oleh rakyat. Gaji dari parlimen, pencen menteri besar, pencen adun, gaji penasihat lagi, gaji puluh-puluh ribu, 80 ribu sebulan. Orang tanya dia, kenapa kamu tak buat kerja? Dibayar gaji, kamu tak pergi. Dia boleh jawab, saya ikut budak kecil. Budak kecil, tak apalah. Budak kecil macam itu dekat sekolah. Saya besar-besar dah tua ni tak payah pergi sekolah. Jadi orang nampak, saudara-saudari, ini pimpinan yang konon Melayu Islam yang menidakkan keislaman orang lain, tapi belum pun dapat kuasa, saudara-saudari, dia dah boleh ponting. Bayangkan kalau dia dapat kuasa, saudara-saudari. Orang kita boleh tengok masuk pilihan raya, mereka bankrupt ideas. Yang dia cakap ialah kalau undi PH dan undi BN masuk neraka. Semalam dia jam. Sebab dia kata kalau undi PH dan BN masuk neraka, pagi-pagi semalam Setiausaha Agung PAS pula beritahu bahawa PAS akan bekerjasama dengan UMNO lepas pilihan raya untuk bentuk kerajaan. Sebab PAS dan Perikatan pun sekarang dah faham mereka tidak akan dapat kerusi yang banyak. Mereka terpaksa bergabung dengan semua parti-parti kecil kalau mereka ada peluang untuk capai majoriti mudah. Jadi orang PAS yang kat luar, orang Perikatan Nasional yang dekat luar, saya nak tanya begini. Minggu lepas kamu kata undi UMNO BN masuk neraka. Ini masuk pilihan raya ni. Kalau hari Ahad ini kamu bentuk kerajaan pula balik dengan UMNO Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, kamu bentuk kerajaan yang neraka tadi tiba-tiba dah disucikan ke dah tak masuk neraka? Ke sekarang orang PAS pula yang masuk neraka, sama-sama duduk dalam neraka dengan UMNO? Yang mana satu ni? Dan yang paling penting, dalam tempoh 2 minggu berturut-turut ini, saya rasa rakyat dah cukup tengok dengan jelas bahawa UMNO Barisan Nasional itu kita dah tahulah, tak payah nak ceritalah. Perikatan Nasional ini pun dia mengaku dia bersih, dia mengaku dia tidak menyeleweng. Saya dah tunjuk cukup bukti dalam tempoh 2 minggu sahaja bahawa indah khabar dari rupa. Kalau rakyat Malaysia bagi undi satu pun kepada Perikatan Nasional,
kepada pengundi-pengundi Melayu. Kalau kamu fikir tak apalah aku tak suka nak bagi kepada Barisan Nasional, aku nak bagi kepada Perikatan Nasional, percayalah saudara-saudari, rakyat Malaysia akan kena scam secara besar-besaran. Kalau tanya saya, antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, paling kurang Barisan Nasional tak scam orang. Dia sakau, dia tak sembunyi pun dia sakau. Dia bangga dia sakau. Kita semua dah tahu dia sakau. Jadi kalau undi dia tak kena scam, kita bodoh. Memang daripada dulu rekod demi rekod dia pun tak malu, dia pun tunjuk kekayaan dia. Kita pun tahulah BN ini memang kerja dia sakau. Yang bahaya ni yang Perikatan Nasional ni sebab dia mengaku kononnya dia bersih, dia stabil, dia cerdik, dia lawan rasuah. Ni scammer saudara-saudari. Sebab saya dah tunjukkan 2 minggu saudara-saudari. Daripada bulan Ogos saya tunjukkan skandal pertahanan paling besar dalam sejarah negara kita, habis 6 ke 7 bilion wang ringgit, duit kapal perang kita pun disakau. Saya ada jasa lah, kerana oleh sebab pendedahan itu orang kanan bersatu daripada Johor. Latif Ahmad sekarang bersara. Saya nak sebut kepada Latif, kau duduklah dengan isteri-isteri kau baik-baik. Kalau Pakatan Harapan menang, kita orang akan cari kamu pasal kapal itu, saudara-saudara. Dalam keadaan kita dah tunjukkan bukti pun, Latif Ahmad yang daripada Bersatu ini, yang kamu kempen kata kamu suci, kamu bersih. Syarikat yang tipu projek LCS sampai 200 juta, buat syarikat palsu. Kata syarikat itu daripada Perancis, rupa-rupanya syarikat kat Labuan. Nama sama, bunyi sama, tapi satu scammer. Saya ingat orang PAS dah faham dah. Faham bahawa sebenarnya bercakap kepada rakyat bahawa Perikatan Nasional ini bersih dan tidak menyeleweng adalah satu pembohongan. Cukuplah. Tapi dia tak belajar juga. Daripada bulan Ogos saya dah sebut, dia dah ulang lagi. Ulang. Dengan aku kau ulang cari pasal lah. Jadi daripada minggu lepas saya dah tunjukkan bagaimana projek-projek di bawah timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, projek berbilion ringgit kena sakau juga. Dia akan cakap, Ana tak tahu, Ana tak ada kena-mengena, anak-anak lama-lama tak ada, hilang terus lah Tuan Ibrahim sekarang. Hari pertama saya tunjuk minggu lepas, dia cakap saya fitnah, dia kata saya bohong. Saya sebut ada projek-projek di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air yang harga beratus hingga berbilion ringgit, ratus juta hingga bilion ringgit. Saya kata telah diberi kelulusan selepas Parlimen bubar. Mungkin rakyat tak faham apa yang aku sibuk, apa yang Rafizi sibuk sangat ni pasal projek bubar lepas Parlimen bubar. Sebab ini cara mereka buat duit untuk masuk pilihan raya, saudara-saudari. Saya dah dapat maklumat daripada bulan 8, bulan 9 lagi, yang kerajaan UMNO, PAS, Barisan Nasional ni berlumba-lumba bagi projek secara cepat, dengan ada yang potong jalan, ada yang kalau dia payah nak buat proses tender panjang-panjang, dia bagi runding terus. Bagi projek runding. Yang penting projek beratus juta, berbilion ini diberikan sebelum Parlimen bubar. Yang itu dah berlaku pun. Tapi ketamakan mereka, ada yang masa bubar pun dibagi juga. Kerana bila dia bagi masa bubar, itu telah pun melanggar peraturan dan undang-undang negara. Kerana kerajaan caretaker masa bubar tak boleh bagi, tak boleh buat keputusan kewangan. Saya tanya Tuan Ibrahim Tuan Man hampir 2 minggu lalu, jawapan pertama dia ialah, Rafizi bohong.
Ana tak tahu. Tidak ada sebarang kelulusan oleh kementerian saya. Saya nak nasihatkan kawan-kawan lah, kalau lepas ini Pakatan Harapan jadi kerajaan, dengan aku, kalau aku dah cakap, saya mula pergi ke media dan bercakap dengan rakyat di luar, maksudnya saya ada dokumen yang berbulan-bulan panjangnya, saudara-saudara. Wartawan tanya saya tadi saya tunjukkan, wartawan tanya saya, kenapa YB tak cakap je masa minggu lepas? YB dah ada pun dokumen yang menunjukkan ada satu projek harga 258 juta untuk naik taraf loji Kumbahan yang diberikan secara rundingan terus kepada Mangkubumi juga, syarikat kroni ini, yang diluluskan 27 Oktober, hampir 3 minggu lepas bubar. Dia tanya, kenapa YB tak tunjuk ya? Kan senang. Sebab saya nak tunjukkan bahawa pimpinan-pimpinan politik, orang politik ni saudara-saudari, bila dia dah masuk politik, berhati-hati. Dia mungkin ustaz, dia mungkin nampak cantik, dia mungkin pijak semut tak mati, tapi orang politik ni kalau ada 10 orang, 8 orang berbohong, saudara-saudari. Saya nak tunjukkan dia bohong, itu saja. Saya dah ada dah, saya dah tahu daripada 2 minggu lepas. Saya nak tengok sama ada dia bercakap benar dengan rakyat ke tidak. Sebab orang politik ni dia rasa dia boleh lepas. Curi duit, orang tanya dia deny, dia nafi. Dia harap orang bongkar dia dulu baru dia nak mengaku. Jarang sangat ada orang politik ni yang bila kita tanya, dia terus minta maaf, betul saya buat silap, tanpa perlu kena bongkar londeh dan diaibkan di mata rakyat. Dan itulah yang berlaku kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, saudara-saudari. Saya tak rasa dia ambil duit, tapi dia lupa bahawa sebagai menteri kanan yang jaga peruntukan yang paling besar, berbilion-bilion untuk projek tempatan banjir, kalau kamu culas, kalau kamu malas, kalau kamu tak cekap dan kamu menjadi sebahagian daripada sistem yang mensakau duit rakyat, maknanya kamu juga telah pecah amanah. Kerana rakyat bayar gaji kamu sebagai menteri bukan semata-mata untuk masuk ambil gaji. Rakyat bayar kamu berpuluh-puluh ribu sebulan supaya kamu teliti setiap satu perkara, supaya kamu jaga duit rakyat lebih daripada kamu jaga duit kamu sendiri. Sebab itu amanah. Jadi kalau kamu masuk, kamu buat bodoh, kamu tak tahu, saudara-saudari. Sebab itu saya kata kepada kawan-kawan PAS, nak jadi kerajaan, okey, ada cita-cita nak dapat jawatan tinggi, boleh. Tapi balik belajar supaya boleh mentadbir dengan baik dahulu sebelum kamu nak jadi menteri.